Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan semua cara untuk pasang sistem kuasa solar 12 volt dengan menggunakan solar hybrid inverter ataupun ada juga orang panggil sebagai all-in-one solar inverter. Okey, video hari ini beginner friendly. Maksudnya kalau tuan-tuan yang tak pernah pasang langsung pun sistem kuasa solar sebelum ni, tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan boleh follow video ni dan selepas tuan-tuan tengok video ni, tuan-tuan pun boleh pasang sistem kuasa solar. Cuma bezanya sistem yang kita nak guna hari ni adalah sistem yang agak advance. Tapi tak susah, jangan risau. Dan kita menggunakan peralatan-peralatan yang lebih murah kalau kita nak bandingkan dengan peralatan solar sebelum ni. Yang mana kita gunakan all-in-one solar inverter ni, semuanya dah ada dalam ni. Kita ada solar charge controller, kita ada inverter, kita ada ATS, kita ada AC charger, semuanya dah ada dalam ni. Inilah dia hybrid inverter yang kita akan gunakan hari ni. Okey, inverter saya dah lekatkan dekat board ni. Saya lebih suka lekatkan dekat board ni supaya lebih mudah saya nak share dengan tuan-tuan. Saya nak tunjukkan cara untuk buat sambungan. Dan lagi satu tentang nama tadi, ada juga yang panggil sebagai solar inverter charger. Jadi tuan-tuan jangan confuse lah. Walaupun disebut sebagai solar inverter charger, all-in-one inverter ataupun hybrid solar inverter, benda yang sama saja. Cuma brand yang lain istilah yang digunakan. Dan macam yang saya beritahu di awal video tadi, sistem yang kita nak buat ni adalah sistem 12 volt. Apa yang dimaksudkan dengan sistem 12 volt ni adalah merujuk kepada bateri yang kita gunakan. Dan sebenarnya bateri untuk solar ni boleh dikatakan hampir ke semua bateri adalah bateri 12 volt. Tapi kalau kita nak jadikan sistem 24 volt, kita akan sambungkan secara siri, jadilah 24 volt. Dan untuk sistem yang kita nak buat hari ni adalah sistem 12 volt. Tapi bateri kita akan gunakan lebih pada satu bateri. Maksudnya bateri tu nanti kita akan pasangkan secara selari ataupun paralel. Untuk video hari ni tuan-tuan ada sedikit kelainan lah, sebab hari ni bukan saja saya nak tunjuk cara nak pasang sistem kuasa solar ni, tapi pada masa yang sama saya akan share juga dengan tuan-tuan tentang pengiraan, pemilihan peralatan dan juga saya akan jawab soalan-soalan yang biasa ditanya dekat ruangan komen. Dan berdasarkan soalan-soalan dekat ruangan komen ni, daripada 10 orang yang bertanya tu, saya rasa 2 orang saja yang akan buat pengiraan sebelum nak pasang solar, sebelum nak beli peralatan, sebelum nak beli inverter, sebelum nak beli solar panel, sebelum nak beli bateri. Ramai yang skip, yang tak buat pengiraan untuk pasang sistem kuasa solar ni. Dan yang paling merisaukan saya, ramai yang buat pemilihan kabel tak betul, yang pemilihan breaker pun tak betul. Sebab itu benda yang paling penting tuan-tuan kena perhatikan. Kalau kita salah pilih kabel, salah pilih breaker, tak mustahil sistem yang kita buat tu boleh terbakar. Jadi hari ni kalau tuan-tuan memang berminat dengan sistem kuasa solar, saya harap tuan-tuan boleh luangkan masa. Mungkin video ni agak panjang sikit sebab saya akan ceritakan daripada zero sampailah selesai pemasangan ni, termasuklah pengiraan, pemilihan peralatan dan juga macam mana kita nak integrate solar hybrid inverter ni dengan power source yang kita ada. Mungkin tuan-tuan rasa pelik sebab sistem yang kita nak buat hari ni adalah sistem untuk off grid. Sebagai contoh, katakanlah tuan-tuan ada sebiji rumah dekat kebun yang tak ada power daripada TMB. Tapi kalau tak ada power TMB, kenapa kita gunakan inverter hybrid ni? Yang tu pun saya akan ceritakan juga dalam video ni. Okey tuan-tuan, sekarang ni tentang bateri. Ni bateri yang saya akan gunakan hari ni. Satu bateri ni 12 volt 100 mAh dan saya gunakan 4 biji bateri. Tapi adakah tuan-tuan pun kena guna 4 biji juga? Tak semestinya. Jumlah bateri yang kita perlukan ni adalah bergantung kepada keperluan pemasangan kita. Kalau tuan-tuan nak gunakan sebiji bateri pun boleh. Kalau dah memang itu saja keperluan tuan-tuan, boleh gunakan sebiji bateri. Dan berapa banyak bateri yang kita perlukan ni adalah bergantung kepada keperluan tenaga tempat yang kita nak pasang tu. Sebagai contoh, kalau kita nak pasang solar ni dekat sebuah rumah dekat kebun yang tak ada power TMB, jadi kita kena kira dulu keperluan tenaga kita. Berapa banyak lampu kita ada, berapa watt lampu tu. Kemudian kalau kipas angin, ada berapa banyak kipas angin dan satu kipas angin tu berapa watt. Dan lagi satu, tuan-tuan kena ambil kira juga berapa jam tuan-tuan nak onkan peralatan tu. Dan bateri yang saya gunakan ni adalah bateri jenis SLA ataupun Seal Lead Acid battery. Dan bateri pun sebenarnya dah tak elok dah, tapi cukuplah untuk kita buat tutorial hari ni. Dan kalau tuan-tuan dah yakin dengan sistem kuasa solar ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan yakin untuk gunakan bateri lithium, saya memang galakkan tuan-tuan gunakan bateri lithium iron phosphate. Tapi untuk tutorial ni, sebab tutorial ni kita nak buat untuk beginner, jadi saya decide untuk gunakan bateri SLA sebab ni lebih mudah. Dan untuk sistem kuasa solar ni, ilmu tentang sistem kuasa solar lain.
ilmu tentang bateri lain. Jadi kalau tuan-tuan dah confident, tuan-tuan yakin, tuan-tuan faham tentang bateri lithium ion phosphate, baru tuan-tuan gunakan bateri lithium ion phosphate. Tapi kalau tuan-tuan masih lagi baru, tuan-tuan boleh buat dulu dengan menggunakan bateri SLA ni. Dan dalam video ni juga saya akan sharekan salah satu bateri gel yang bagi saya berkualiti dan harganya pun agak murah. Jadi saya akan share juga pasal bateri tu. Tapi sekarang ni yang penting, berapa banyak bateri yang tuan-tuan perlukan untuk pemasangan tuan-tuan. Tadi saya dah bagi tahu jumlah bateri yang kita perlukan ni adalah bergantung kepada keperluan tenaga kita. Sebagai contoh, katakanlah saya nak pasang sistem kuasa solar ni dekat sebuah rumah, dekat kebun, tak ada power TMB langsung. Dan peralatan yang ada dalam rumah tu, saya ada lampu, saya ada kipas angin dan saya ada untuk lain-lain peralatan lah, mungkin mesin basuh ataupun nak gunakan untuk cas handphone. Untuk lampu ni, yang lampu 20 watt ni adalah lampu Kalimantan jenis LED. Kalau lampu Kalimantan biasa, biasanya dia punya power rating adalah 40 watt. Dan contoh yang saya buat ni adalah untuk lampu LED jenis Kalimantan. Dan saya ada 3 biji lampu, 3 unit lampu. Dan ketiga-tiga lampu ni, saya nak onkan selama 12 jam satu hari. Jadi, jumlah tenaga yang saya perlukan setiap hari untuk 3 biji lampu ni adalah 720 watt hour. Macam mana kita dapat 720 watt hour ni? 20 watt darabkan dengan jumlah lampu, jumlah unit lampu dan kita darabkan dengan 12 jam. Jadi kita akan dapat 720 watt hour. Sama juga dengan kipas angin ni. Satu kipas angin 40 watt. Saya ada 2 kipas angin dan saya nak on pun 12 jam juga. Jadi darablah 40 watt, darab dengan 2 unit, darab dengan 12 jam. Jadi saya akan dapat 960 watt hour. Kemudian untuk lain-lain peralatan, mungkin mesin basuh ataupun rice cooker ataupun apa saja peralatan elektrik yang lain. Okey, yang ni saya letak sebanyak 720 watt hour. Jadi kalau kita tambah 720 watt hour tambah dengan 960 watt hour tambah lagi 720 watt hour, jadi kita akan dapat 2400 watt hour. Jadi sekarang ni kita dah tahu dah keperluan tenaga kita setiap hari adalah 2400 watt hour. Apa yang dimaksudkan dengan watt hour ni adalah power darabkan dengan jumlah jam yang kita nak onkan peralatan tu. Power tu adalah power peralatan tu lah, dia punya power rating. Dan semua peralatan elektrik ni, dia ada power rating dia. Macam ni lampu 20 watt, kipas angin 40 watt. Dan kita darabkan dengan jumlah jam yang kita nak on. Dan kita darabkan juga dengan jumlah unit yang kita ada. Berapa biji yang kita ada. Okey, tentang saiz bateri. Tadi kita dah tahu dah keperluan tenaga kita setiap hari adalah 2400 watt hour. Okey, untuk sebuah bateri, sama dengan bateri yang saya tunjuk tadi tu, bateri tu adalah bateri 12 volt dan kapasiti dia adalah 100 mAh. Kalau 12 volt ni kita darabkan dengan 100 mAh, kita akan dapatlah 1200 watt hour. Okey, keperluan tadi 2400 watt hour, tapi sebiji bateri boleh bagi pada kita 1200 watt hour saja. Dan kalau 2 biji bateri, kita akan dapat 2400 watt hour. Dan kalau 3 biji bateri, kita akan dapat 3600 watt hour. Dan kalau 4 biji, kita akan dapat 4800 watt hour. Keperluan kita tadi adalah 2400 watt hour. Bermaksud kita perlukan 2 biji bateri saja. Tapi kenapa pula saya gunakan sampai 4 biji bateri? Okey, untuk bateri SLA ni sama ada AGM ataupun gel, dia punya DOD ataupun Deep of Discharge, berapa banyak kapasiti yang kita boleh gunakan daripada 100 mAh tu adalah 50% saja. Dan kalau untuk AGM, ada yang boleh sampai 70%. Tapi untuk sistem ni, saya nak set hanya 50% saja sebab saya nak panjangkan jangka hayat bateri tu. Sebab itulah untuk sistem ni, saya decide untuk gunakan 4 biji bateri 12 volt 100 mAh. Tentang Deep of Discharge tadi tu, kalau saya gunakan bateri hanya 50% saja daripada kapasiti bateri tu, saya boleh dapat 1000 charge cycle. Charge cycle ni bermaksud kalau kita charge bateri tu sampai penuh, kemudian kita gunakan sampai habis, itu adalah satu cycle. Jadi, kalau setiap hari kita charge dan kita discharge, kita gunakan dengan 50% ni, saya akan dapat 1000 charge cycle. 1000 charge cycle, tuan-tuan bahagikan dengan 365 hari, tuan-tuan akan dapatlah berapa tahun bateri ni akan bertahan. Tuan-tuan boleh cuba kira, dapat tolong komen dekat bawah. Dan untuk pengiraan ni pun mudah saja tuan-tuan. Darab, tambah, darab, tambah. Dan saya rasa tuan-tuan tak akan ada masalah untuk pengiraan ni. Ni cuma matematik sekolah rendah saja.
Kalau tuan-tuan nak sesuaikan dengan tuan-tuan punya keadaan, macam contoh saya ada 3 biji lampu, tuan-tuan ada 4 biji lampu, tuan-tuan kiralah berdasarkan 4 biji lampu. Kalau tuan-tuan ada 5 biji kipas, tuan-tuan boleh kira berdasarkan 5 biji kipas. Untuk 4 biji bateri ni saya dah buat sambungan secara selari. Yang dikatakan sambungan secara selari ni, yang negatif ni semua kita sambungkan sekali. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang belakang ni positif pun sama juga. Semua positif kita sambungkan sekali. Inilah yang dipanggilkan sambungan secara selari. Bila kita sambungkan secara selari ni, walaupun 4 biji bateri, tapi voltage dia tetap juga 12 volt. Berbeza dengan sambungan secara siri, bila kita sambung secara siri, 4 biji bateri ni akan jadi 48 volt. Inverter kita inverter 12 volt, sebab itulah kita kena buat sambungan secara selari untuk dapatkan 12 volt juga. Kalau sebiji ni kita panggil sebagai bateri, dan bila ada lebih pada 1 biji bateri ni, yang ni kita dah panggil sebagai battery bank. Dan battery bank yang kita ada ni, voltage adalah 12 volt dan kapasiti bateri adalah 400 mAh sebab sambungan secara selari. Kalau kita buat sambungan secara siri, dia akan jadi 48 volt dan kapasiti tetap sama juga 100 mAh. Okey, tentang sambungan bateri sama ada siri ataupun selari ni, sebelum ni saya pernah buat tutorial sistem 12 volt, sistem 24 volt, sistem 48 volt. Masa saya buat tutorial untuk sistem 24 volt tu, jadi saya akan buat sambungan secara siri lah, 2 biji bateri sambung secara siri. Kita dapatlah 24 volt 100 mAh. Dan ada yang komen yang tanya, bang, kenapa abang buat sistem 24 volt? Rugi sebab kapasiti bateri masih sama 100 mAh. Tentang tu, tuan-tuan kena ingat, memang betul bila kita buat sistem 24 volt, voltage berganda tapi kapasiti tetap sama 100 mAh juga. Tapi tadi pun saya dah tunjuk pada tuan-tuan, bukan sahaja kapasiti bateri yang kita ambil kira, tapi kita kena ambil kira watt hour, jumlah tenaga yang boleh disimpan dalam kita punya battery bank ni. Sebagai contoh tadi, kalau 4 biji bateri kita akan dapat 4800 watt hour. Kalau kita sambung secara selari macam ni, 12 volt darab dengan 400 mAh, kita akan dapat 4800 watt hour juga. Dan kalau kita buat sistem 48 volt, sambung semua secara siri, 48 darab dengan 100 mAh, tetap akan dapat 4800 watt hour juga. Jadi tuan-tuan kena ingat, bukan kapasiti saja yang kita kena ambil kira, kita kena ambil kira jumlah tenaga yang tersimpan dalam bateri ni. Sekarang ni kita akan mula untuk buat sambungan, dan sambungan pertama yang kita kena buat adalah sambungan antara inverter ni dengan bateri. Dan untuk sambungan ni, bateri ni adalah DC, direct current. Jadi untuk sambungan, tuan-tuan kena gunakan DC kabel dan bukannya AC kabel. AC kabel ni adalah kabel wiring yang dalam rumah kita tu, yang dekat DB tu, itu semuanya AC kabel. Tapi untuk DC ni, tuan-tuan tak boleh gunakan kabel AC, kena gunakan kabel DC juga. Sebab kabel AC ni, design dia ataupun cara dia buat kabel AC ni adalah untuk high voltage, low current. Untuk DC application ni, kita low voltage, high current. Jadi tuan-tuan jangan sesekali gunakan kabel AC untuk sistem DC. Kalau dekat output AC daripada inverter ni nanti, yang tu baru gunakan kabel AC. Tentang kabel ni saya minta tolong sangat-sangat sebab ramai yang gunakan kabel AC untuk DC. Sampai yang terbakar pun ada. Dan kebanyakan gunakan alasan, pakai dululah. Memang tak boleh, kabel tu akan terbakar sebab kabel AC ni tak mampu nak menampung current yang tinggi. Untuk sistem kita hari ni, sistem kita ni sistem 12 volt. Dan inverter kita ni maksimum output adalah 1500 watt. Jadi kalau kita sambungkan dengan peralatan yang maksimum 1500 watt, current yang akan lalu daripada bateri ke inverter ni adalah 125 amp. Kabel AC memang tak mampu nak carry, tak mampu nak bawa current sampai 125 amp. Walaupun saiz kabel yang sama tuan-tuan. Jadi apa yang akan berlaku bila banyak elektron yang lalu, tapi laluan dia sempit, kabel tu akan jadi panas dan kabel tu akan mula terbakar. Jadi hati-hati tuan-tuan, jangan sesekali gunakan kabel AC untuk sistem DC. Inilah kabel yang kita akan gunakan untuk sambungan antara bateri dan juga inverter tadi. Ini adalah kabel DC direct current 6 AWG bersamaan dengan 16 mm persegi. Dan untuk kabel ni, pada kepanjangan 1 meter, maksimum current yang boleh lalu dekat kabel ni adalah 150 amp hingga 200 amp. Jumlah current yang boleh lalu dekat kabel ni pun dipengaruhi oleh kepanjangan kabel. Bila kabel semakin panjang,
rintangan semakin tinggi, jadi jumlah current yang boleh lalu dekat kabel ni pun akan berkurangan. Kalau kita guna juga, apa akan jadi? Jumlah elektron yang lalu tu banyak, tapi kabel tu kecil dan banyak rintangan, kabel akan jadi panas, kabel akan terbakar. Okey, lagi satu tuan-tuan tentang breaker ni. Sama juga dengan kabel tadi, ramai orang dia ambil shortcut, nak savekan bajet, nak kurangkan kos, dia gunakan kabel AC. Lepas tu breaker pun sama juga, breaker AC. Sebab harga breaker AC memang lebih murah nak banding dengan breaker untuk DC ni. Tapi bagi saya lah, kalau kita nak pasang, kita pasang gunakanlah kabel yang betul, gunakanlah breaker yang betul. Sebab kalau tuan-tuan pasangkan breaker AC dekat bahagian DC ni, sia-sia saja tuan-tuan pasang sebab dia takkan berfungsi. Dan dia berfungsi pun, dia hanya berfungsi sebagai switch untuk putuskan bekalan saja. Tapi tuan-tuan kena ingat, pergerakan elektron dalam DC dan AC ni tak sama. Kadang-kadang, kalau tuan-tuan gunakan breaker AC untuk peralatan DC, untuk kabel DC dalam DC punya application ni, bila tuan-tuan offkan breaker tu, dia masih lagi ada kemungkinan untuk ada sambungan sebab dia punya isolation antara AC breaker dengan DC breaker ni tak sama. Kalau DC breaker ni, bila kita off, jarak dia punya contact point tu adalah jauh. Dan untuk DC ni, dia ada satu term dia panggil sebagai DC arc. Maksudnya, elektron tu dia masih boleh lompat walaupun tak bersentuhan. Konsep dia sama macam tuan-tuan kalau tuan-tuan welding. Perasan tak? Bila kita welding, welding tu adalah DC. Bila kita welding, kita tak payah sentuh pun permukaan besi tu masa kita welding, rod tu tak payah sentuh pun. Tapi dia akan ada akar. Akar itulah yang bahaya. Dalam DC ni, ibarat macam elektron tu dia boleh lompat ke sebelah. Sebab itulah untuk breaker DC ni, dia punya jarak tu lebih jauh berbanding dengan breaker untuk AC. AC mungkin dekat saja. Jadi kalau kita gunakan breaker AC untuk DC, apa akan jadi? Ada kemungkinan elektron tu boleh lompat. Maksudnya, walaupun kita dah off, dia masih lagi bersambung tuan-tuan. Sebab itulah bahaya. Jangan gunakan breaker AC untuk DC. Okey, cerita pasal DC breaker ni pula. DC breaker ni pun ada macam-macam jenis. Ini contoh DC breaker maksimum current 125 ampere. Dan kebiasaannya kalau breaker yang lebih pada 125 ampere ni, dia bukan DIN rail macam ni lagi dah. Dia berasingan, tuan-tuan kena pasang berasingan, tak boleh masuk dalam DB box lagi dah. Dan dia punya size ni 3-way. Untuk tuan-tuan nak pilih DC breaker ni, banyak benda yang tuan-tuan kena tengok juga. Yang pertama, dia punya polarity. Ada setengah DC breaker, kalau dia kat sini dia label positif kat sini, negatif kat sini, tuan-tuan tak boleh ubah dah. Walau macam mana pun tetap kena pasang positif sebelah sini, negatif sebelah sini. Jadi kalau kita sambungkan kepada inverter yang dia punya polarity terbalik, maksudnya dia punya negatif sebelah sini, positif sebelah sini, kabel akan jadi bersilang lah. Itu dah satu. Dan yang lagi satu benda yang paling penting, pastikan DC breaker tu adalah two-way. Okey, untuk sambungan kepada bateri ni, ada masa current akan keluar daripada bateri pergi ke inverter. Dan masa kita charge, dia akan terbalik pula daripada inverter masuk ke bateri. Jadi tuan-tuan kena pastikan DC breaker yang tuan-tuan beli tu mestilah two-way DC breaker. Dan yang terbaiknya, pastikan non-polarity. Maksudnya positif negatif ni boleh duduk belah sini boleh, belah sini pun boleh. Dan kadang ada yang tanya, boleh tak gunakan DC breaker yang rating current lebih rendah? Boleh, tapi tuan-tuan kena ingatlah, kalau kita draw lebih tinggi current daripada sepatutnya, yang rating dekat breaker ni akan jatuh ke bawah. Itu saja. Tapi saya rasa untuk kabel dan juga breaker ni, saya kena buat video khas lah, khas untuk ceritakan tentang kabel dan juga breaker ni. Sebab ramai yang saya tak tahulah, mungkin tak percaya ataupun tak yakin bila saya kata tak boleh guna AC kabel. Ada yang nak guna juga AC kabel dan macam-macam alasan yang dia bagi. Jadi insyaAllah saya akan buat satu video khas tentang perbezaan antara AC kabel dan juga DC kabel, dan termasuk jugalah dengan breaker ni, tentang breaker AC ataupun breaker DC. Okey, untuk sambungan ni, breaker dalam keadaan off dan kabel masih lagi tergantung macam ni, kita belum sambungkan lagi. Untuk kita buat sambungan ni, sebelah sini semuanya negatif, sebelah belakang ni semuanya positif. Jadi untuk sambungan ni, apa yang saya akan buat, untuk yang negatif saya akan ambil dekat bateri yang last ni, dan untuk positif saya akan ambil dekat bateri yang first ni. Dan tujuan saya buat macam ni supaya aliran arus ataupun aliran elektron tu adalah sekata untuk setiap bateri. Saya dah buat sambungan pada terminal positif bateri dan juga pada terminal negatif untuk bateri. Yang untuk positif tadi pada bateri yang pertama, dan untuk yang negatif pada bateri yang keempat.
kabel positif daripada breaker, dan pastikan masa tuan-tuan nak buat penyambungan ni, breaker mesti dalam keadaan off. Dan sekarang ni untuk kita sambungkan kabel positif pada inverter ni, kita kena buka dia punya casing kat tepi ni. Kemudian baru kita akan sambungkan dulu untuk positif. Dekat bawah ni dia ada label positif dan juga negatif. Positif sambung dengan positif, negatif sambung dengan negatif. Inilah terminal-terminal yang ada di bahagian bawah hybrid inverter ni. Yang ni adalah sambungan untuk bateri, dia ada label positif dan juga negatif. Yang sebelah sini adalah untuk sambungan kepada solar panel, sama juga ada positif dan juga negatif. Dekat bahagian hujung sini ada AC input, dan yang kat sini ada AC output. AC output inilah yang akan kita sambungkan kepada AC DB box ataupun AC distribution board. Dekat bahagian bawah inverter tadi, tuan-tuan ada nampak kita ada AC input. Dan pemasangan kita ni dekat kebun yang tak ada power daripada TMB. Jadi dekat AC input ni, kita nak pasang dekat mana? Okey, cerita dia macam ni. Yang dimasukkan AC input ni, yang pertama power daripada TMB ataupun power daripada grid. Dan yang kedua, kita boleh sambungkan juga kepada generator. Tak kisahlah petrol ataupun diesel. Bila kita dah sambungkan kepada generator, kita boleh gunakan power daripada generator tu untuk hidupkan lampu, untuk hidupkan kipas, dan pada masa yang sama dia akan cas juga bateri kita yang dekat bawah ni. Sebagai contoh, kalau musim hujan, tak ada cahaya matahari yang cukup untuk cas bateri, kita boleh gunakan generator untuk hidupkan peralatan elektrik dalam rumah dan untuk cas bateri. Pada waktu siang kita start generator, dia dah cas bateri sampai penuh, waktu malam bolehlah kita gunakan. Jadi waktu malam tu tak adalah bising dengan generator. Kalau tak, nak tidur pun susah, bising kan. Jadi pada waktu siang, bila tak ada matahari untuk cas kita punya bateri ni, tuan-tuan gunakanlah generator untuk cas bateri sampai penuh, malam boleh guna. Panas. Okey, hari ni cuaca memang cerah, memang terang. Matahari terpacak kat atas ni. 2-3 hari lepas memang hujan, tak henti-henti. Sepatutnya hari ni kalau kita test, kita punya pemasangan ni memang best lah. Cuma sekarang ni kita punya pemasangan tu belum siap lagi. Baru sambungkan antara bateri dengan inverter. Solar panel belum sambungkan lagi. Kalau siap awal tadi memang best sebab cuaca memang tengah panas tu betul. Kalau tak sempat test hari, kita akan test besok. Tapi kita siapkan dulu lah. Bila dah ada sambungan antara bateri dan juga inverter ni, kita boleh cuba untuk onkan inverter ni. Tapi selalunya sebelum saya sambungkan antara bateri dengan inverter ni, saya akan cas dulu kapasitor yang dalam ni menggunakan resistor. Tapi hari ni saya pun cari tak jumpa mana saya letak. Saya pun dekat luar ni. Jadi hari ni kita akan onkan je lah. Okey, bunyi beep yang pertama tu normal. Inverter kita pun dah hidup. Jadi sekarang ni dekat bahagian bawah ni, dekat AC out ni, kita dah ada power AC 240V ataupun dekat ini 230V. Sama dengan power yang ada dekat dalam rumah kita, power daripada TMB. Jadi hati-hati tuan-tuan, jangan pegang dekat bawah ni. Kita offkan dulu inverter ni. Saya akan pasangkan dulu breaker untuk setiap input dan output kepada inverter ni. Lagi satu DC breaker untuk kita punya sambungan kepada solar panel nanti. Ini saya gunakan DC breaker 25A. Ini pun sama juga untuk input dan output. Tak ada polarity. Nak masuk belah sini boleh, belah sini pun boleh. Dan sama juga yang ni pun saya gunakan yang two way. Dua lagi breaker. Yang ni baru kita gunakan AC breaker sebab ini adalah untuk sambungan pada bahagian AC in dan juga AC out. DC gunakan DC, AC kita gunakan AC. Satu in, satu out. Okey, saya dah cabut terus dia punya cover ni. Kita buka konektor ni, lebih mudah lah nak buat penyambungan sebab dia tergantung kat sini kan. Okey, penyambungan yang kita akan buat seterusnya adalah pada bahagian AC, AC in dan juga AC out dekat sini. Bahagian AC input saya dah pasangkan dan saya dah sambungkan kepada breaker AC ni. Dan kebiasaannya breaker AC ni input adalah daripada bawah dan keluar ke atas. Tapi memang ada juga AC breaker yang boleh masuk pada bawah, boleh masuk pada atas. Untuk breaker ni saya tak jumpa dia punya spec sheet, jadi saya beranggapan masuk adalah daripada bawah dan keluar dekat atas, keluar masuk ke dalam inverter ni pada bahagian AC input. Setiap kali buat video nak pasang solar, nak test mesti hujan. Tapi tak apalah, hujan rahmat. Hari ni hari Jumaat 16 bulan 12. Okey, inilah semua sambungan yang saya dah buat. Mula-mula tadi saya buat sambungan kepada bateri. Ini sambungan untuk bateri. Kemudian saya buat sambungan untuk AC in. Ini untuk AC in. Dan pada bahagian ni, ini untuk AC in. Yang inilah kita akan sambungkan kepada kita punya AC power source. Sebagai contoh, generator sama ada petrol ataupun diesel. Kemudian yang ni adalah untuk AC out. AC out ni maksudnya AC power yang akan keluar daripada inverter ni pergi kepada DB. Dan DB yang kita akan gunakan adalah sama macam DB yang kita gunakan dalam rumah kita, AC DB.
Jadi pada AC out daripada inverter ni masuk ke bawah dan akan keluar. Bahagian ni lah kita akan sambungkan kepada DB nanti. Kemudian dekat sini adalah untuk sambungan kepada solar panel. Breaker yang saya gunakan ni adalah DC breaker 25A. Breaker dia pun sama juga, boleh masuk pada bawah, boleh masuk pada atas. Supaya lebih mudah, masuk nanti akan masuk pada bawah dan keluar akan masuk dekat bahagian PV input dekat inverter ni. Jadi total sambungan yang kita kena buat dekat inverter ni 1, 2, 3, 4 AC in, AC out, bateri dan juga PV untuk solar panel. Itu saja tuan-tuan. Jadi sekarang ni kita boleh pasangkan balik cover ni, kita dah boleh tutup. Kemudian kita tengok pula tentang solar panel. Banyak solar panel yang kita perlukan untuk kita cas sistem kita ni. Yang mana setiap hari kita akan gunakan 2400 watt hour. Jadi kita perlukan solar panel yang boleh bekalkan tenaga sebanyak 2400 watt hour juga. Banyak mana kita guna, banyak itulah kita akan cas balik. Okey tuan-tuan, sebelum kita nak tentukan saiz solar panel ni, kita kena tengok dulu spesifikasi inverter. Ini memang ada kaitan dan wajib tuan-tuan cek dulu spesifikasi inverter sebelum nak decide nak beli solar panel. Okey, untuk inverter ni maksimum power output adalah 1500 watt dan charging current adalah 80 amp maksimum. Dan maksimum power daripada solar panel adalah 2000 watt. Dan maksimum PV input voltage daripada solar panel yang masuk kepada inverter ni maksimum adalah 450 volt DC. Dan MPPT voltage range adalah di antara 90 volt hingga 430 volt. Dan benda yang paling penting sekali tuan-tuan kena tengok yang bahagian bawah ni adalah starting voltage adalah 130 volt. Maksudnya kalau kita punya voltage daripada solar panel tu di bawah 130 volt, dia tak akan cas langsung bateri kita. Kalau lebih pada 130 volt, masih di bawah 450 volt, baru dia akan cas. Dan tuan-tuan jangan terlebih pula, sebab ni maksimum dia 450 volt DC. Janganlah kita lebih pada 450 volt DC dan jangan kurang pada 130 volt. Kemudian barulah kita tentukan saiz solar panel kita. Keperluan tenaga kita tadi yang kita nak cas balik adalah 2400 watt hour. Maksudnya kita guna 2400 watt hour, kita nak cas balik pun kita nakkan tenaga yang sama, jumlah tenaga yang sama banyak. Okey. Jadi 2400 watt hour ni kita bahagikan dengan 3 jam, kita akan dapat 800 watt. 3 jam ni adalah sun hour. Untuk kita di Malaysia ni, untuk sun hour kita boleh ambil pada 3 jam ataupun pada 4 jam. Untuk contoh ni saya ambil pada 3 jam. Sun hour ni maksudnya 3 jam yang betul-betul cuaca panas, matahari pancaran terik, kita akan dapat untuk cas kita punya sistem kosa solar ni. Dan untuk ni saya gunakan 3 jam. Jadi 2400 watt hour bagi dengan 3 jam, kita akan dapatlah 800 watt. Bermaksud kita perlukan solar panel 800 watt. Untuk satu solar panel yang saya gunakan ni, satu panel adalah 400 watt. Voltage adalah 45 volt. Kalau saya gunakan 2 keping solar panel, saya akan dapat 800 watt. Dan voltage adalah 90 volt. Kita dah cukup dah 800 watt. Tapi voltage pula tak cukup. Jadi kalau saya gunakan 3 solar panel, total 1200 watt. Voltage saya akan dapat 135 volt. Macam dah cukup kan? Okey, masalah kalau kita ambil 3 panel ni, kemungkinan pada awal pagi voltage masih di bawah 130 volt. Dia akan lambat charging dan mungkin takkan cas langsung. Sama juga pada waktu petang, bila dah lewat petang, dia dah awal lagi dia akan stop charging. Tapi untuk testing ni, kita akan gunakan dulu 3 panel. Kita tengok berapa voltage yang kita dapat. Lagipun sekarang ni memang dah lewat petang. Baru lepas hujan pula tu. Saya pun tak pasti sama ada kita boleh dapat ataupun tak 130 volt. Sebab minimum mestilah 130 volt. Dan kita kena lebih daripada 130 volt baru dia akan start cas bateri. Sekarang ni kita akan gunakan dulu 3 unit panel 1200 watt. Dan voltage sepatutnya adalah pada 135 volt semasa pancaran matahari yang terik. Sebelum kita nak sambungkan kepada solar panel, kita tengok dulu apa yang ada dekat bahagian belakang ni. Ni adalah ACDB ataupun AC Distribution Board yang sama saja dengan apa yang ada dekat dalam rumah kita, dalam rumah tuan-tuan. Cuma bahagian ni
Yang ni tuan-tuan abaikan, ni adalah untuk sistem yang lain, masih lagi dalam peringkat testing, nanti saya akan share juga. Tuan-tuan abaikan bahagian ni, tengok bahagian ni saja. Ni adalah LCDB. Cuma beza DB ni tak adalah switch untuk lampu, untuk kipas angin, tak ada. Daripada DB ni saya cuma tarik untuk plug point saja untuk testing. Kalau tuan-tuan nak tarik untuk lampu, tariklah daripada MCB ni. Sama juga dalam rumah kita. Untuk DB board ni, input adalah daripada bahagian bawah MCB ni, kemudian barulah dia pergi dekat kita punya RCCB, dekat MCB. Yang penting input mesti masuk dekat sini. Dan untuk sistem kita ni, input adalah output daripada inverter, dia akan masuk dekat bahagian input dekat sinilah. Sebab ramai yang tanya macam mana nak buat DB AC untuk solar ni. Dia sama saja, tak ada beza dengan DB dalam rumah kita. Cuma beza dia, kalau dekat rumah kita, power yang masuk ni adalah daripada meter TMB. Tapi untuk sistem kuasa solar ni, kita punya masuk ni adalah daripada inverter solar. Benda yang sama saja. Sama juga dengan earthing ataupun kabel bumi. Kabel bumi, TMB tak sediakan kabel bumi untuk kita. Kabel bumi ataupun kabel earth tu adalah dalam DB kita ni. DB ni adalah hak milik kita, hak milik tuan rumah, bukan milik TMB. Milik TMB hanya sampai meter saja. Dan kalau tuan-tuan buat rumah dekat kebun pun, walaupun rumah tu tak ada power pada TMB, masa nak buat rumah, kita akan buat wiring siap-siap. Tuan-tuan kena pasangkan juga DB. Sama macam kita buat rumah dekat tempat yang ada power TMB. Jadi, bila kita dah ada sistem kuasa solar nanti, input yang sepatutnya masuk daripada meter TMB tu, kita akan gantikan dengan output daripada inverter. Dan bila kita dah buat wiring dekat rumah, dah tentulah akan ada juga kita punya earthing ataupun grounding. Dah ada siap-siap, kita sambung saja masuk. Ni kabel yang dekat DB tadi, maksudnya kabel yang jadi input dekat kita punya MCB dekat dalam DB. Jadi sekarang ni, bahagian ni kita akan sambungkan dekat bahagian output daripada inverter. So dia akan jadi input kepada DB. So ni bahagian output pada inverter, kita akan sambungkan dekat sini. Okey, dah siap sambungan. Jadi sekarang ni kita dah ada sambungan di antara output daripada inverter, bahagian yang keluar ni, masuk ke dalam MCB yang ada dekat DB di belakang tadi. Tapi masa nak buat sambungan tadi, tuan-tuan pastikan inverter dalam keadaan off sebab ni dah ada power. Jadi kita boleh upkan balik breaker dan kita onkan inverter ni. Bila dah keluar simbol inverter ni, bermaksud kita dah ada output. Sekarang ni bolehlah kita upkan breaker pada bahagian output. Untuk input tak payah sebab kita belum ada input lagi. Dekat bahagian AC, kita upkan MCB, RCCB. Dan yang ni kalau tak silap untuk soket 3-pin plug ni. Dan yang hujung sekali untuk power meter ni. Untuk test power ni kita akan gunakan grinder ni. Tapi grinder ni power dia agak besar juga, 720 watt. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, baru lepas hujan macam ni lah. Tapi selalunya lah bila saya buat video pasal solar ni, masa nak test mesti hujan ataupun mendung. Hari ni pun sama juga. Tapi tengah hari tadi masa kita buat pemasangan tu, hari ni cuaca memang betul-betul panas. Dah banyak hari dah tak panas, selalu hujan saja. Hari ni 16 bulan 12. Kat KL memang hujan lah, tempat lain saya tak pastilah. Jadi saya rasa untuk kita testing nanti, kita akan buat satu video khas untuk testing saja. Yang ni cuma kita akan test juga, tapi kita akan nak test, kita nak tengok sambungan saja. Sebab sekarang ni pun dah pukul 5.30 petang. Mungkin tak banyaklah power yang kita dapat daripada solar panel ni. Dan berdasarkan kiraan tadi, kita perlukan 3 keping solar panel. Satu keping solar panel ni 400 watt. Dan output voltage pada setiap panel ni, satu panel 45 volt, 45 kita dapat dalam 135 volt sepatutnya lah. Dan sebenarnya panel ni ada 4. Untuk testing ni kita testing dengan kita test dengan 3 keping dulu. Kalau ikutkan, kalau untuk inverter tu kita sambungkan dengan 4 keping panel pun tak ada masalah. Masih lagi di bawah 2000 watt. Dari segi input voltage pun tak ada masalah. Sebab maksimum input voltage dekat inverter tu, input voltage pada solar panel adalah 450 volt. Untuk tu kita akan buat sambungan secara siri untuk gandakan voltage. Kemudian sambungkan pada jumper kabel.
Last sekali baru kita upkan breaker. Okey, kita cuba upkan breaker. Okey, dah ada simbol PV tapi belum start charging lagi. Tapi bila dah waktu petang ni tak banyaklah yang kita akan dapat dan mungkin takkan start charging pun. Kita tengok berapa volt kita dapat pada solar panel. Tapi kena offkan dulu. Kalau tak akan dapat baca yang betul. Kita dapat dalam 116 volt. Sebenarnya memang ada lagi benda yang saya kena share tuan-tuan tentang setting inverter. Dan saya rasa untuk setting inverter ni pun elok kalau kita buat satu video khas tentang setting inverter saja. Banyak benda yang kita cerita sebenarnya tentang setting inverter ni. Kalau dalam satu video nak cerita semua sekali, saya rasa mungkin video akan terlampau panjang lah. Tapi tak apa, yang penting hari ni tuan-tuan dah tengok macam mana tuan-tuan nak buat sambungan dan sebagainya. Dan saya pun dah share tadi tentang masalah-masalah yang biasa orang hadapi tentang pemasangan sistem kuasa solar ni, terutama dengan sistem menggunakan solar hybrid inverter ni. Okey, mungkin output daripada solar panel dah makin low. Sekarang ni pun dah dekat pukul 6. Sebab itulah penting kalau kita nak pilih, nak tentukan saiz solar panel ni, tuan-tuan kena lebih sikit daripada yang sepatutnya. Petang macam ni, dah lewat petang, dah mendung, dah nak gelap ni, dia akan terus stop charging. Kalau kita gunakan 3 panel ni, dah petang pun sepatutnya dia akan start charging lagi lah. Tapi sekarang ni memang dah lewat sangat dah. Tadi pun baru lepas hujan, memang mendung, memang gelap. So untuk sistem ni tuan-tuan jangan risau, akan ada sambungan lagi yang mana kita akan test mula. Kita akan tengok performance sistem ni dengan performance solar panel tu. Dan mungkin juga nanti kita test dengan 4 keping solar panel, sebab solar panel ada 4 keping. Dan untuk sistem ni memang akan ada sambungan video lagi. Banyak lagi benda yang saya nak buat dengan sistem inverter ni. Sebagai contoh, ni sistem 12 volt. Kalau untuk camper van pun sistem 12 volt. Jadi kalau kita gunakan inverter ni dalam camper van, kita dah ada charger dah. Kalau tuan-tuan pernah ikut program camper van ataupun pergi dekat camper park, dekat camper park dia ada AC output ataupun ada AC power source. Jadi tuan-tuan boleh gunakan AC tu untuk charge bateri yang ada dalam van tuan-tuan. Cuma kalau tuan-tuan perasan tadi, masalah yang kita ada kalau kita gunakan inverter ni dekat dalam camper van adalah tentang masalah solar panel. Mustahil kita boleh pasang 3 keping solar panel yang besar ni dekat atas bumbung. Jadi tak sesuai. Dan kebiasaannya dekat atas van mungkin kita gunakan solar panel yang kecil, solar panel 200 watt, 300 watt ataupun sekeping 400 watt, saya rasa masih boleh lagi lah. Tapi kalau sekeping 400 watt kita tak boleh charge dengan menggunakan inverter ni. Jadi macam mana kita nak buat? Yang tu saya akan sharekan dalam video-video seterusnya. Dan sama juga untuk pemasangan ni pun ada lagi benda yang kita boleh tambah, ada lagi benda yang kita boleh upgrade supaya lebih selamat, terutama dekat bahagian PV input. Dan bagi tuan-tuan yang nak menyumbang untuk peralatan dan juga konten-konten video seterusnya nanti, tuan-tuan boleh gunakan function super tank di bawah. Kita belum ada DC SPD, bahagian input pun kita tak ada lagi AC SPD, dan kita tak ada fuse. Ini saya akan share dalam video-video seterusnya nanti. Sebab video seterusnya nanti saya akan share juga tentang kabel dan juga peralatan keselamatan, DC breaker, SPD, fuse dan sebagainya. Jadi tuan-tuan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku Polik Malaysia. Sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Assalamualaikum.